Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berterusan di dalam kuliah ataupun sharing berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang telah dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang dinamakan kitabnya sebagai Umdatul Ahkam. Dan Alhamdulillah kita telah pun sampai kepada bab as-sufuf, hadis yang ke dalam buku saya ni, hadis yang ke 67, 68. Kalau buku tuan-tuan muka surat apa ni? Muka surat 75. Muka surat 75? Kan, hadis ke 75, muka surat 44. muka surat 44. Nah. Buku saya nak tunjuk pun tak ada buku. Tak apalah. Yang di yang di rumah pandai-pandailah, ikutlah cetakan buku yang mana bab as-sufuf, bab saf. Bab saf. Okey. Naam, kita baca sama-sama hadis ni. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sawwu sufufakum. Ni selalu kita dengar dan selalu kita dari imam kita akan sebut benda ni, sawwu sufufakum. Sawwu yusawwi, sawwa yusawwi taswiyatan. Sawwu maksudnya taswiyah, samakan, luruskan. Luruskan, sawwu. Istawu, dalam hadis yang lain ada istawu. Terjemahan tak lah, ini patutnya. Terjemahan tu apa? Dalam bahasan yang terangnya, yes, Usaimi luruskan sah. Situ? Sini rapatkan sah. Istau, naam. Dia patutnya kita luruskan saf. Luruskan saf. Namun di sana boleh juga diterjemahkan rapat, sebab istau ni dalam istiwa kita boleh katakan rapatkan dan luruskan. Dia ada dua maksud kat situ. Dia samakan, rapatkan dan luruskan. Nanti kita akan bincang bagaimanakah istiwa as-saf, bagaimanakah istiwa as-sufuf, bagaimanakah kita nak mendirikan saf. Ialah antaranya dua benda. Yang pertama ialah rapatkan dan luruskan. Dan ada isu kat dua ni, bagaimana nak luruskan dan bagaimana nak rapatkan. Nanti kita akan bincang. Jadi terjemahan dulu ni bolehlah kita pakai. Okey, tapi saya lebih suka terjemah dia adalah luruskan. Sebab istau tu maksudnya dulu lurus. Dia bukan maksudnya rapat. Sebab nanti ada hadis taqarabu. Itu betul. Dan rapat-rapatkan. Okey, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, kerana taswiyatas sufufi min tamamis salah. Kerana meluruskan saf itu adalah daripada kesempurnaan min tamam. Tamam ni kesempurnaan salah. Di dalam riwayat yang lain min husnis salah, daripada keindahan salah. Hadis ni difahami dua kelompok. Yang pertama, dia faham maksudnya hadis ni jadi wajib, sebab kesempurnaan salah tu wajib. Wajib. Solat yang sempurna wajib. Adakah sempurna? Adakah kita solat dengan sempurna wajib? Jawapannya wajib. Kelompok yang kedua dia kata meluruskan saf ini sunat. Sebab perkara yang sempurna tu, contohnya saya kata solat, kita solat sempurnanya 100%. Kalau 90%, adakah
solat kita terima, jawapannya solat kita diterima. Ataupun 70% solat kita masih lagi tidak fail, masih lagi terima. Tapi sempurna ke? Jawapannya tak sempurna. Maka ada dua kefahaman di sini. Nanti akan ada kelompok, ada dua, kita akan bincangkan ada dua kelompok ataupun dua kefahaman daripada para ulama berkaitan dengan hukum meluruskan ataupun menyempurnakan saf. Hukum menyempurnakan saf. Okey, baik. Tak apa, itu nanti kita akan baca dulu hadis yang lain. Okey, hadis yang seterusnya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwanna sufufakum. La tusawwanna. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu kaedah kat sini. Dekat sini ada tiga qasam. Dia ada tiga takkid. Dia akan ada tiga penguat. Siapa yang belajar bahasa Arab? Yang pertama, penguat dia ialah dekat sini dia ada la, harfun lam, lam takkid. La ni tugas dia kat depan tu adalah untuk menguatkan. Maksudnya perintah dia la kat depan tu, nampak la kan? La tusawwa. La tu adalah takkid, kita panggil, penguat. Kena buat, maksudnya. Kena, jadi terjemahan dia, kenalah luruskan saf. La tusawwan, satu lagi nun sabdu kat belakang tu pun takkid. Nun ada syaddah tu, itu pun takkid. Itu takkid kedua, itu penguat yang kedua. Penguat yang ketiga kat mana? Ini susah sikit. Penguat yang ketiga kat sini ada hazaf dia. Ada hazaf kat depan dia, sepatutnya wallahi. Ada qasam kat depan tu. Lepas tu dia jawab. Wallahi, ada jawab dia. Maksudnya ada tiga penguat kat sini. Yang pertama ada hazaf wallahi, yang kedua lam ni ini sikitlah. Teknikal sikit. Lam tu, tapi tak apa, tengok lam kat situ adalah penguat. Lam, penguat. Kemudian nun yang di last tu la tusawwanna tu juga adalah apa? Penguat, menunjukkan bahawasanya perintah ini adalah perintah yang sangat-sangat dituntut. Dan ulama yang mewajibkan saf, ulama yang mewajibkan meluruskan saf based on hadis ni. Antaranya hadis ni, sebab ada tiga penguat kat sini. Okey. Kemudian di akhir hadis ini pula Nabi kata aula yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Dia ada wa'id, dia ada ancaman, menunjukkan menyamakan saf itu adalah wajib. Menyamakan saf adalah wajib. Kalau tanya saya suka kata wajib. Dan saya memang cenderung kepada pandangan yang wajib, walaupun pandangan jumhur, pandangan daripada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi adalah sunat. Jumhur kata menyamakan saf adalah sunat. Maka orang yang bengkok safnya, orang yang tak lurus safnya ke depan ke belakang, adakah berdosa? Jawapannya tak berdosa mengikut jumhur. Tetapi di sana ada ulama yang mengatakan wajib. Antaranya ialah Imam Syaukani. Sebelum tu lagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebelum tu lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum tu lagi, ataupun selepas dia, sebelum tadi, Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari antara yang menyatakan wajib. Dia ada satu bab dalam kitab dia. Bab dia kata apa? Al-ithim, dosa bagi orang yang tidak menyamakan saf. Menunjukkan wajib. Okey, baik. So, kalau tanya saya, memang saya cenderung pada pandangan, walaupun pandangan ini kerana kekuatan dalilnya, dan juga kerana apa? Yang kedua ialah kerana keadaan orang Malaysia kita yang sangat tak suka samakan saf. Tuan-tuan lihat sendirilah kat masjid-masjid tuan-tuan, ataupun di surau-surau. Memang sangat, saya tak tahulah kalau perempuan saya tak pernah tengoklah kan. Tapi kalau realiti lelaki memang sangat susah nak samakan saf. Ke belakang, ada yang jauh, ada yang tambah-tambah musim Covid ni, yang jauh-jauh lagi lah. Sepatutnya, adakah kalau solat jauh perlu tak samakan saf? Perlukan luruskan saf juga? Perlu. Sekadar mana yang kita perlu buat, iaitu samakan. Ini lagi dia letak sejadah. Sejadah dia letak sendiri, dia letak ke depan, kaki dia ke depan, yang ni ke belakang, yang itu jadi dah pelik. Tugas imam lah yang perlu buat. Okey, nanti kita akan bincang. Okey, baiklah. Aw la yukhalifanna Allah.
Di sana ada wa'id, ada ancaman, ataupun Allah akan la yukhalifanna, Allah akan membeza-bezakan, ikhtilaf akan membeza-bezakan wujuhikum, wajah kalian. Maksudnya kat sini ialah Allah akan memberikan kita ni ikhtilaf, akan menjadikan kita ni bergaduh, tak akan bersatu hati. Tak akan bersatu hati. Tengok tuan-tuan, ni satu benda yang sangat kecil, tak samakan soft, menyebabkan apa? Satu benda yang sangat besar. Sebab itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila dia satu masa dia dah tak duduk Madinah, dia kembali ke Madinah, betul orang tanya kepada dia, wahai Anas bin Malik, apa yang kau nak ingkarkan? Apa yang kau nak kamu lihat kami penduduk Madinah sekarang ni, apa yang kamu nak ingkarkan tentang perbuatan kami? Anas bin Malik kata apa? Ma ankartu syai'an illa annakum la tasifuna sufufakum. Kata Anas bin Malik, aku tak engkarkan apa-apa perbuatan kalian, melainkan kalian tidak menyamakan saf kalian. Subhanallah. Itu Anas bin Malik. Benda yang simple. Tu kadang-kadang kita kata, alah, ni sunnah kecil je, ada banyak benda yang lebih besar kita nak cakap. Soal politiknya, kita ada banyak benda lagi kita nak cakap. Soal rasuahnya, soal soal boskau, banyak benda. Sabah, banyak benda cakap. Betul-betul kamu, alah, samakan soft. Benda, buat apa ni? Benda kecil-kecil je. Tak main lah. Kadang-kadang saya up status dekat Facebook kan. Kata, Ustaz, cuba komen pasal politik pula, kata. Lantaklah itu orang politik komen lah. Ustaz-ustaz dah sentuh pasal politik, dia sentuh lah. Jangan nak paksa kita untuk kita nak buat apa yang kita nak. Tapi dekat sini saya nak cerita, benda yang sangat kecil, iaitulah menyamakan soft saja, tetapi akibatnya sangat besar, iaitulah perpecahan. La yukhalifanna Allah baina wujuhakum. Belum setakat kita di luar solat. Bayangkan kita dalam solat, para ulama kata kenapa boleh berbeza dalam solat sendiri apabila ada orang ke hadapan, orang ke maka kita akan hati kita akan rasa yang kita kat belakang, sepah ni belagak sangat nak ke depan ni. Ataupun kita akan satu kita akan rasa macam tu, yang kedua kita akan rasa hilang khusyuk kita. Begitu jugalah yang akan efek dia akan berlaku di luar solat. Itu efek dia. Au la yukhalifanna Allah. Ini pun takkid juga. Lam pun takkid kat sini. Dia bukan main. Au la yukhal, la itu lam takkid, kita panggil lam penguat. La yukhalifanna, nun itu nun takkid juga, maksudnya ada penguat kat situ. Dua penguat, maksudnya pasti Allah akan memecah belahkan kalian, pandangan-pandangan kalian akan terpecah belah. Jadi oleh itu, sebab itu kalau kita lihat sejarah Islam, di dalam sejarah para ulama ataupun start daripada zaman Nabi SAW, waktu Nabi nak solat, Nabi akan pastikan semua orang saf dia sama. Pernah Nabi nak solat, kemudian ahlan Ustaz Amirul, saya sebut dia pasal nama sama, yang lain tu yang lain tu maksud yang terasa Okey, jadi Nabi SAW pernah nak solat, kemudian Nabi lihat ada orang yang dadanya terhadapan sendiri. Nabi nak takbir dah, tapi ada orang dada terhadapan sikit. Ini dalam Bukhari. Kerana Nabi stop, Nabi tak jadi nak takbir, Nabi suruh ke belakang sikit. Umar radhiyallahu anhu takkan dirikan solat, takkan takbir. Di dalam riwayat Tirmizi, dia kata Umar radhiyallahu anhu takkan takbir selagi mana orang tak samakan saf. Bahkan Umar lantik satu orang untuk periksa saf. Dan masya-Allah, saya tak pernah jumpa benda ni dekat mana-mana melainkan ketika saya belajar di Yaman. Di satu tempat Masjid Salafi. Masjid tu kecil lah, tapi besar ni juga lah masjid tu. Sebelum kami solat, memang ada satu orang dia akan lalu kat barisan pertama. Barisan kedua akan ada orang lalu, dia akan cek kami punya saf belakang. Subhanallah. Start dari situ saya mula berjinak dengan Salafi. Saya kata, dahsyat ni, macam ni jaga sunnah ni. Saya kata, tak pernah saya nampak. Wallahi saya tak pernah. Yang kedua, yang betul-betul jaga sunnah ni, Masjid Sibtaling. Tahu masjid apa? Masjid Tabligh. Kalau dia ada perhimpunan, saya tak malu nak cakap, benda ni bagus. Kita benda yang puji, kita pujilah. Kalau ada istimak dia besar, kadang-kadang sampai 15 minit dia orang akan pastikan soft tu betul-betul. Maulana Hamid sudah tengok dia naik atas mimbar, dia akan pastikan soft tu betul-betul, dia akan pastikan 15 minit kadang-kadang buat besar untuk samakan soft. Ni sunnah yang kita lupa. Sunnah kita tinggalkan. Ustaz, nak jelas
Kita tak ada tu. Sayyidina Umar akan periksa ataupun Umar nanti periksa Pakai pedang? Itu dengan pedang. Tak betul. Itu riwayat itu tak betul. Ya. Umar dia akan suruh orang periksa, Umar akan periksa pakai pedang. No, riwayat itu tak betul. Yang ada riwayat Nabi suruh la tusawwan Nabi kata apa? Sahabat Nabi suruh sahabat dia gambarkan Nabi ni, kalau Nabi suruh samakan saf seperti mana Nabi nak lepaskan, Nabi samakan orang nak berperang tu, nak lepaskan kidah, lepaskan apa ni? Lepaskan panah, busuk panah sama-sama, sampai macam tu sekali. Seolah dalam peperangan. Okey, jadi kenapa benda ni nampak kecil tapi kesan dia besar? Ini adalah sunnah, tuan-tuan. Sunnah apabila kita buat memang kesan dia besar walaupun benda kecil. Sunnah. Ini sunnah. Kejayaan dia adalah kejayaan yang besar walaupun benda yang sangat kecil, tambah benda yang sangat besar. Tinggalkan sunnah walaupun tinggal tu sunnah itu, dia adalah kerugian yang sangat besar walaupun sunnah tu kecil. Okey, baik. Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Naam. Dalam ni riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana ada tambahan dalam riwayat Bukhari saja. Al-Imam Al-Bukhari ketika mana dia datangkan bab ilzaqul sufuf bainal ka'bi wal mankib bil mankib wal qadami bil qadami, bab menyamakan saf dengan cara mankib bil mankib. Ini cara. Bagaimana cara nak samakan saf? Al-Imam Al-Bukhari dia datangkan satu bab dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu dengan mankib bil mankib, iaitulah ni mankib ni, apa ke nama dia? Bahu dengan bahu wal qadami bil wal ka'bi bil ka'b, ataupun wal qadami bil qadami, dan buku lali dengan buku lali. Buku lali dan buku lali maksudnya rapat. Adakah rapat maksudnya melekat? Dia datangkan hadis ini, kemudian ada satu tambahan. Ini adalah hadis kepanggil hadis Nu'man bin Bashir. Imam Bukhari dalam hadis ini dia datangkan dua hadis. Dalam hadis bab yang bagaimana cara nak samakan saf ada dua hadis. Dua hadis yang mengatakan melekat. Yang pertama hadis ni. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari saja ada tambahan. Dalam riwayat Bukhari dia kata fara'aitur rajula. Dalam riwayat Bukhari ni hadis Anas. Hadis Anas kata apa? Fara'aitur rajula yulziqu mankibatan bimankibi sahibihi. Aku melihat, kata Anas bin Malik, ini tambahan, ini tak ada dalam buku ni. Aku melihat salah satu orang daripada kami, dia yulziqu ni lekatkan. Maknanya melekat, mengenakan. Bahu dia ke bahu kawan dia, bahu sebelah dia. Wa rukbatuhu bi rukbati sahibihi, dan juga rukbah dia apa tuan? Rukbah ni lutut. Rukbah ni lutut. Lutut dia dengan lutut orang sebelah. Wa ka'batuhu bika'bihi, dan juga tumit kan? Tumit dengan bukan tumit, buku lali dengan buku lali. Ada 4 benda yang dalam hadis Nabi suruh samakan. Yang pertama hazu bainal a'naq. Ni leher. Satu leher. Yang kedua mangkib dengan bahu. Ni Nabi suruh samakan. A'naq ni a'naq, leher, kemudian mangkib, bahu, kemudian rukbah, lutut, kemudian al-ka'bain, buku lali. Okey, persoalan dia, adakah maksudnya kita kena rapatkan? Adakah kena rapatkan? Maka di sana ada khilaf sedikit para ulama. Ada yang kata memang kena rapatkan. Maknanya bertemu rapat. Maknanya bahu kena bertemu bahu, buku lali kena bertemu buku lali. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok syurah para ulama terhadap hadis ni, syurah para dalam kitab-kitab hadis Fathul Bari, kita akan lihat dia kata kat sini al-amru, kata al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksud dekat sini ialah al-amru bil mubalaghah, perintah berlebih-lebihan, fi ta'dilis sufuf, fi ta'dilis saffi, perintah untuk berlebih-lebihan di dalam menyamakan saf.
Di sana ada masalah. Ada orang kita lihat dia solat sampaikan dia kangkang kaki dia untuk nak samakan, kenakan tumit kaki dia dengan tumit kawan dia. Ada kita yang kita lihat. Betul tak? Kalau tak tahulah kita akan lihat. Sedangkan bahu dia tak kena bahu. Ini mukhalafatu sunnah tamaman. Ini adalah perkara yang berbeza dengan sunnah secara tak betul dengan sunnah. Dia nak rapatkan kaki tumit dia sedangkan bahu dia tak rapat. Ini adalah perkara yang tak betul. Benda yang tak betul. Sedangkan yang sebenarnya yang paling sepatutnya kita ni ialah bahu ni rapatkan. Kaki tu adakah kata nak rapatkan ataupun tidak, itu ada perbahasan. Sebab yang pertama Nabi tak pernah suruh rapatkan. Dalam riwayat Nabi tak pernah melekat. Bukan rapatkan, Nabi tak pernah suruh melekatkan. Yang Nabi suruh rapatkan, taqarabu wasaddul khalal, dan tutuplah khalal, dan tutuplah ruang-ruang celah-celah yang akan syaitan masuk. Kemudian hadis yang mengatakan untuk melekat ini hanyalah dua hadis ni, iaitu hadis Anas dengan hadis Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari yang melekat, dan ia hanyalah termasuk dalam perbuatan sahabat. Ini teknikal sikit. Adakah perbuatan sahabat kita boleh kira sebagai hujah? Jawapannya boleh kira. Sebab apa? Sebab perbuatan ni berlaku ketika Nabi masih hidup. Kita kata bila Nabi masih hidup dan Nabi tak engkar, dia akan jadi sunnah taqririyah. Sunnah yang Nabi persetujui. Orang boleh buat. Sebab di sana nanti akan ada kata merapatkan soft ni, orang yang melekatkan badan ke badan ni, kaki ke kaki ni adalah ini kita bid'ah salafiyah, dia kata. Ya, betul. Ada saya jumpa. Saya baca bid'ah salafiyah, dia kata sahabat tak nak buat, para imam tak pernah suruh, khilafah tak pernah suruh. Jawapannya clear dalam hadis. Riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Cumanya di sana memang akan ada masalah sebenarnya. Sebab dalam hadis ni tuan-tuan bayangkan rukbatun bi rukbah. Tuan-tuan cuba haji buat tengok. Boleh ke kalau kita duduk sebelah, kita lekatkan kita lutut dengan lutut orang sebelah? Boleh tak? Balik rumah tolong buat tengok. Dengan bini pun jadilah. Boleh tak kita lutut kita ke sebelah? Dalam hadis, dalam riwayat memang ada dalam riwayat tak sebut lutut. Dalam riwayat lain memang sebut rukbatun bi rukbatihi. Lutut dengan lutut. Takkan kena. So dekat sini akan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan memang melekat. Kena lekatkan. Tafsiran yang kedua kata tak semestinya melekat, tetapi yang penting dia rapat. Terutama bahu. Yang dia kata ialah tafsiran yang sebenarnya ialah nak samakan saja. Samakan sebaris dan rapat. Dan selalunya kita samakan tumit kan. Sebenarnya bukan tumit, tak belaskat. Samalah tu. Sebenarnya ialah buku lali, rapatkan buku lali. Buku lali memang boleh buat, tapi lutut memang saya rasa tak boleh buat. Kangkang macam mana pun rasanya tak boleh. Try buat. Kalau boleh, tangkap gambar lah, hantar kat grup. Tanya saja. Kami berjaya ustaz. Saya tak tahulah. Okey. Sebab apa tak boleh? Peha besar. Lagi peha lebih besar. Jadi kurang boleh. Kalau peha sama-sama nipit, sama-sama kuih, mungkinlah boleh. Ala kulin, kita tak perlu bergaduh dekat sini. Tak perlu ada, kalau yang kata tak perlu rapat, ada pandangan yang kata tak perlu melekat, yang penting rapat. Ada yang kata melekat. Antara yang kata melekat kan Syekh Al-Albani, dia kata wajib melekat. Dia kata wajib melekat. Ada yang kata ini Syekh Al-Albani ini bid'ah semua dan sebagainya. Tak perlu bergaduh. Kalau kamu nak kata pandangan tak perlu melekat, yang penting yang penting rapat. Kalau yang kata melekat, tak payah nak suruh orang lain melekatkan. Dia kira nak melekat, kamu lekatkan lagi. Tak perlu. Kalau kita sama-sama kita boleh. Kalau cuba nak lekatkan, boleh. Dan subhanallah, memang annoying kalau awal-awal, tapi waktu saya belajar di Yaman, lama-lama benda tu rasa seronok. Bila kita bahu kena bahu. Bila balik Malaysia, orang dah tak solat kena bahu, kita rasa resah. Aduh, kenapa tak solat kena bahu aku ni? Subhanallah. Okey, baik. Tambah-tambah lepas Covid ni. Cuba try lepas Covid. Allahumma, wahai Allah, hentikanlah Covid. Kita dah solat jauh-jauh ni, kan? Kita dah solat jauh, kita dah selesa solat jauh, tiba-tiba nak rapat balik. Moga-moga dia akan rasa geli sikit. Moga-moga tak jadi lagu tu lah. Moga-moga. Okey, baik. Kita teruskan ke hadis yang seterusnya. Okey, sebelum kita pergi hadis seterusnya. Okey, di sana apakah hukum taswiyatus sufuf
Hukum dia ialah, sepakat para ulama mengatakan hukum dia adalah, ataupun sepakat para ulama mengatakan menyamakan saf adalah diperintahkan. Menyamakan saf adalah diperintahkan, makmur, masyru'. Dan tidak menyamakan saf adalah manhiyun anhu, adalah perkara yang dilarang. Perbezaan yang berlaku adalah, adakah larangan ini bersifat haram ataupun makruh sahaja? Maka nanti terbahagi kepada dua. Sebahagian ulama mengatakan tidak menyamakan saf hukum dia haram. Bagi mereka yang mengatakan wajib, maka tak samakan saf adalah haram. Siapa yang kata? Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Al-Imam Syaukani. Ingat, Ibnu Hajar adalah mazhab Syafi'i. So jangan kita nak ni semua bukan mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar adalah mazhab Syafi'i. Yang mengatakan makruh bagi yang tidak menyamakan saf adalah jumhur ulama daripada Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i dan juga Hambali. Okey. Di sana banyak dalil-dalilnya yang kita dah baca tadi. Cumanya kita nak kata di mana dalil ulama yang mengatakan tak wajib samakan saf pula? Semua dalil yang kita baca tadi adalah dalil yang menunjukkan wajib samakan saf. Sehingga Umar, kan kita cerita tadi, Umar lantik orang. Tapi di mana pula perintah, ada larangan, ada semua sekali. Di mana pula dalil-dalil bagi ulama yang mengatakan tak wajib samakan saf? Dalilnya ialah di sana ada hadis yang awal-awal tadi kita baca, min tamamis solah. Maksudnya, kalaulah dia tak samakan saf, maknanya solat dia sah tapi tak sempurna, dan kesempurnaan solat itu kesempurnaan solat itu ialah meluruskan saf. Adakah dia berdosa? Jawapannya tak berdosa. Di sana juga ada satu lagi hadis. Di sana ada satu lagi hadis daripada Anas. Dia kata apabila dia datang Madinah, kemudian orang tanya dia, apa yang kamu nak engkarkan? Kemudian Anas kata, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Aku tak engkari apa yang kalian buat, melainkan kalian tak samakan saf. Bagaimana istinbat kat sini? Istinbatnya, bagaimana kita nak tahu? Bagaimana para ulama istinbat? Ulama kata apa? Anas bin Malik tak suruh orang ulang solat. Tak suruh orang ulang solat. Kalaulah menyamakan saf itu wajib, dan tidak melakukan perkara yang wajib itu secara sengaja, batal tak solat? Batal. Batal solat. Tapi kalaulah ianya perkara yang wajib, kenapa Anas bin Malik tak perintah untuk ulang balik? Ini menunjukkan bahawasanya ia bukan wajib, ia hanya adalah sunnah. Kesempurnaan ini adalah termasuk dalam sunnah. Ini adalah dalil jumhur. Tapi tuan-tuan, saya nak cadangkan, tuan-tuan pergi masjid cakap wajib tu dah. Biar orang tegar, wajib lah, selama ni kami berdosa ke? Berdosa. Baru dia rasa nak dirikan, baru rasa dia nak sah betul-betul. Bagi yang mampu. Okey, baik. Ada isu yang kedua, tuan-tuan. Apa hukum orang yang solat, dia bukan solat masuk dalam saf. Saf ada lagi kat depan, dia solat seorang-seorang kat belakang. Selalu tak berlaku. Kan? Saf ke depan ada penuh lagi, ada kawasan lagi untuk dimasuk, kemudian dia masuk solat belakang. Apa hukum dia? Hukum dia sama juga macam tadi. Ada yang kata batal solat, ada yang kata solatnya hanya makruh. Jumhur kata makruh, tetapi di sana mazhab Hambali kata tak sah orang yang solat seorang-seorang di belakang. Dari mana dapat benda ni? Adalah daripada hadis Nabi SAW. Nabi jumpa satu orang, hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, Nabi ra'a rajulan yusalli khalfas saf, falamma sarafa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqbil salatak fa innahu la salata limunfarid khalfas saf. Nabi kata apa? Kamu pergi menghadap kiblat balik, kemudian kamu solat balik. Nabi kata fa innahu la salata limunfarid khalfas saf. Tidak ada solat bagi mereka yang solat seorang-seorang di belakang saf. Tidak ada solat bagi mereka yang solat seorang-seorang di belakang saf. Bermaksud apa, tuan-tuan? Bermaksud mereka yang secara sengaja solat seorang-seorang di belakang saf, maka solatnya tidak sah.
menurut mazhab Imam Ahmad. Dan ini pandangan yang kuat sebenarnya tuan-tuan. Pandangan yang kuat. Bagi mereka yang mengatakan tak sah, mereka berdalil mengatakan Nabi kata la salata ini bukan bermaksud tidak ada solat, tidak sah solat, tetapi tidak sempurna solat. Macam ada hadis kita belajar kan, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada solat ketika mana datangnya makanan. Bila makanan dah dijamu, apa hukum kita solat? Hukum dia makruh. Kalau solat, adakah solat kita batal? Rupanya solat kita sah. Tetapi hanya makruh. Sebab apa? Sebab kita duk mikirkan makanan. Ini dia kata. Maksudnya orang yang solat di belakang-belakang seorang-seorang, dia hanyalah makruh, tetapi tidak membatalkan solat. Tetapi jangan buatlah. Jangan kita buat. Okey, baik. Kita pergi pada hadis yang seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah radhiyallahu anha da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala qumu fala usalli bikum qala Anas qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tulin ma labitha fanadhahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasafaftu ana wal yatimi wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasalla lana rak'atain thumma insaraf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'a khalfana. Riwayat Muslim. Daripada Anas bin Malik, dia kata anna jaddatahu, bahawasanya datuk dia, bukan datuk Anas, ini datuk perawi yang sebelum dia. Perawi yang sebelum Anas bin Malik adalah Ishaq bin Abdullah. An Ishaq bin Abdullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu, datuk Ishaq, bukan datuk Anas. Mulaikah nama dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan dekat rumah. Dia ajak Nabi untuk makan dekat rumah dia, yang mana dia sendiri masak. Siapa nama dia? Mulaikah. Sedap juga nama ni. Tak nak dengar buah nama malaikat, buah nama Mulaikah. Anak ada buah nama Mulaikah. Boleh. Summa qala, kemudian selepas habis makan, Nabi SAW pun kata apa? Nabi nak ajarkan dia ni solat. Nabi kata baqumu fala usalli bikum, bangunlah dan aku akan mengimami kalian untuk solat. Kata Anas, dia kata apa? Faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun pergi dekat satu tikar sejadah yang dah lusuh. Qad iswadda, dah hitam tempat sujud dia sebab lama. Dia kata min tu lima labitha, sebab dah lama dah sejadah tu. Kemudian apa Anas bin Malik buat? Dia kata fanadahtuhu bima, maka aku pun cuci sejadah tadi dengan air. Fanadahtuhu bima. Kalau nadah ni maksudnya percik. Wal muradu huna, sama ada percik ataupun basuh, supaya dia jadi bersih hitam tu. Faqama alaihi Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dekat sejadah tadi. Kemudian Nabi buat apa? Ini masuk kat bab dia. Masuk kat bab. Sebelum masuk dekat bab dia, saya nak ceritakan kat sini ada faedah yang besar. Yang pertama, Nabi satu orang pemimpin, satu orang yang ada jawatan yang besar, YB lah kita kata. Bukan YB, bukan MB lah ni, pemimpin, Perdana Menteri. Ada satu orang yang ajak Nabi datang, rakyat biasa, marhin kita panggil, marhan. Ajak dia aku masak, kamu datang. Nabi datang. Tambahan, dia adalah ada hubung kait dengan dia punya pembantu dia, iaitu Anas bin Malik. Maka Nabi pun datang ke rumah dan Nabi makan. Kemudian Nabi nak balas jasa orang yang ajak pergi makan ni. Kenapa Nabi buat? Ini balas jasa, Nabi nak ajarkan cara solat. Tuan-tuan, bagaimana kita nak balas jasa mak mentua kita yang kahwinkan anak dia yang comel, lotek, yang dia jaga sampai belajar. Adakah bagaimana kita nak balas jasa? Adakah dengan kita bayar mahar mas kahwin yang mahal? Kan? Pak mentua, kita nak ni kata aku besarkan anak aku ni 20 tahun. Sampai dia mengaji, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke master, maka paling kurang 20,000 lah. 20,000. Jawapan dia 20,000 je. Nilai 20,000 je. Nilai anak kamu 20,000 je. Kalau kita nak kira dengan duit. Even 100,000, 1 juta pun takkan terbalas dengan jasa
dengan dia besarkan anak perempuan. Jadi yang sebenarnya untuk kita balas jasa satu-satu orang itu, yang paling terbaik adalah kita ajarkan agama. Sebab itulah kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu", apabila datang kepada kamu orang yang kamu redha akan agama dia, akhlak dia, fazawwijuh, kawinkan dia. Wa illa takun fitnatan wa fasadan kabir. Kalau tak, jadi fitnah yang besar. Dekat hadis ni kita dapat satu manfaat yang besar, bahawasanya kita nak balas jasa orang ialah dengan kita ajarkan agama, terutama solat. Terutama solat. Dia dah pandai solat. Ya ke dah pandai solat? Cuba test dia tengok. Kita memang pandai solat, tapi bab sunnah dia begini, cara duduk dia begini, cara letak tangan begini, kadang-kadang kita masih tak tahu, fail. Kita hanya buat, cuba tanya. Saya ada tengah karang satu buku, dan saya buat survey kat student-student saya dekat USAS. Saya tanya bila saya sampai ke bab mencuci muka, sapu kepala, saya tanya, mazhab Syafi'i sapu kepala macam mana? Mazhab Syafi'i sapu kepala macam mana? Semua jawab sapu ambil wuduk. Semua jawab macam tu. Semua jawab macam tu. Saya kata itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sapu kepala, semua kepala patah balik. Tu mazhab Syafi'i. Habis tu yang tu ada dalam kitab mazhab Syafi'i, memang ada, tapi tu tang kata bagi lepas je. Maksudnya kalau hang buat lagu tu, lepas hang punya wuduk. Sah hang punya wuduk. Tapi cara yang sempurna, cara yang betul, mazhab Syafi'i. Tu pun ada ustaz yang kata, itu mazhab lain, yang sapu semua tu mazhab lain. Dia kata la ilaha illallah. Tu mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i. Cuba kita tanya dia kita. Banyak itu antara salah satu. Jadi itu antaranya yang kita nak buat. So kita ajarkan. Solat. Itu antara faedah yang sangat besar daripada hadis ni yang yang kita boleh keluarkan. Nabi nak balas jasa orang buat baik, Nabi ajarkan. Solat. Bagaimana Nabi ajarkan solat? Pertama sekali ialah Nabi betulkan saf. Nabi buat apa? Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, dan Nabi pun menyamakan saf, meluruskan saf. Ana siapa? Si Anas bin Malik, wal yatim, dan satu orang anak yatim. Sebelah menjebelah di belakang Nabi SAW. Di sini ada satu faedah yang menunjukkan bahawasanya boleh meletakkan anak yang belum baligh sama saf dengan orang yang dah baligh. Di mana tak timbul isu khatan. Boleh. Sebab yatim, bagaimana kita istinbat, bagaimana kita dapat faham? Sebab yatim dinisbahkan kepada mereka yang kematian bapa dan mereka belum baligh. Kalau tak, Haji, ada bapa lagi? Ada mak. Yatim piatu. Kita ni orang tua dia yatim piatu. Tak, tapi kita tak sebut lagu tu. Walaupun dah mak pak dah meninggal, tapi kita kata yatim ialah mereka yang kematian bapa qabla sinal bulugh, sebelum dia dah baligh. Lepas dia dah baligh, kita tak dari segi fiqahnya kita sebut yatim lah, walaupun kita kata anak yatim boleh lagi lah. So dekat hadis ni kita boleh faham bagaimana, kenapa kita kata budak, sebab dia kata ya wasafaftu ana wa yatim wara'ahu. Nabi menyamakan saf Anas bin Malik dah besar, kemudian dengan sebelah dia ialah yatim, budak kecil, maka boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Namun di sana ada mazhab Imam Ahmad, satu pandangan daripada mazhab Imam Ahmad, dia kata tak boleh. Di mazhab Syafi'i kita boleh. Kita pakai mazhab Imam Ahmad kot, yang kita tak boleh tu. Ya, ada pandangan yang mengatakan tak boleh. Tapi mazhab Syafi'i boleh. Imam Ahmad kata tak boleh sebab sebab dia bukan mukallaf lagi. Sebab dia bukan budak yang belum balik, dia bukan mukallaf. Bila dia bukan mukallaf, maka dia kata tidak boleh. Wallahu alam pandangan mereka, tetapi jumhur mengatakan boleh, termasuklah mazhab Syafi'i. Cuma di sana nanti ada timbul isu khatan tak khatan. Sebenarnya itu adalah isu yang tak ada isu lah. Tak ada khatan ke tak khatan ke, tidak ada isu. Kita bukan tahu pun dia, walaupun dia tak khatan, kita tahu ke dia basuh betul-betul? Dia basuh betul-betul. Dan tahu orang besar pun basuh tak betul. Kalau kita nak kata isu istinjak ni betul-betul, kita pun kencing mancut, mata kata kena seluar, sama lah.
Tak boleh. Kan ada yang kencing tak basuh, kalau kita duk main isu macam tu, takut dia najis, takut. Seorang besar pun tak boleh duduk sebelah. Hang sembahyang seorang lah. Okey, wasafaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Kemudian orang tua perempuan tadi dekat belakang. Orang tua perempuan tadi, jandah tadi adalah dekat belakang. Maksudnya perempuan ini hadis dia. Perempuan dia mesti belakang sekali. Perempuan yang sebelah dia mesti belakang. Okey. Summan saraf. Kemudian Nabi pun lepas solat Nabi pun pergi. Nampak? Lepas ni kalau orang ajak kita makan, paling-paling kalau solat lama sangat kita baca satu hadis dah tak? Okey, kita sebelum kita balik, saya ijazahkan satu hadis, ataupun basuh pinggan ke, paling-paling buat baiklah. Okey, baik. Di sana ada timbul satu isu, perempuan dekat belakang ya, perempuan dekat belakang. Kalau kita solat dekat masjid, kalau kita solat dekat masjid, boleh ke perempuan ni dia solat dekat ruang solat wanita, ataupun dekat bilik yang khusus, kemudian tertutup? Boleh ke tidak boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Selagi mana di dalam masjid, walaupun dia solat jauh-jauh ni pandangan jumhur, walaupun dia seorang-seorang duduk ujung sana, ujung sini, ataupun soft, tiba-tiba soft dekat depan, macam tuan-tuan dekat Masjidil Haram kan, atau Masjid Nabawi, tengah-tengah tu kosong tu. Kita pergi tengok penuh dah, pergi tengok masuk tengah tu kosong. Apa hukum dia? Adakah yang terputus saf tu tak sah solatnya? Jawapan dia, jumhur ulama sepakat mengatakan bahawasanya selagi mana di dalam masjid, maka terputuslah saf macam mana pun, solat mereka sah, makruh sajalah. Perempuan dia solat, ada yang kata kena tabir tu kena buka kan. Dia kata mazhab Syafi'i, no. Mazhab Syafi'i kata tak ada masalah, tabir tu tak buka pun tak apa, sah solat depa tu. Kita mengetahui, dia ada syarat dia, mengetahui pergerakan imam sama ada dengan melihat ataupun mendengar. Ini dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, di luar masjid, maksud di rumah ke ataupun dekat-dekat rumah, dekat-dekat, maka dia boleh tak ikut rumah dia tu lebih kurang sebelah masjid je, sebelah surau. Jadi orang perempuan ni dia malas, ataupun kita sendiri malas nak pergi masjid. Boleh tak kita solat daripada rumah kita? Rumah sebelah je. Itu sebelah. Boleh tak? Boleh tak? Jawapan dia, ataupun dekat Mekah kan, selalu orang pergi semayang hotel Hilton dekat atas tu, Masjid Omar, ataupun dekat Zamzam Tower, dia ada masjid Zamzam Tower kat atas tu. Kemudian ada 2 masjid dekat situ. Surau dia tu dia akan solat, dia akan berimamkan Masjidil Haram. Depan dia akan ada cermin, ikut. Boleh tak? Okey, now kita masuk. Kita pergi pada yang kata boleh. Mazhab Maliki kata boleh belaka. Boleh belaka. Boleh belaka. Walaupun terpisah dengan bangunan. Kita yang solat dekat masjid, dan kalau kita pergi dekat ni tu, dekat masjid tu, kita kadang-kadang boleh ke aku nak solat ni? Tengok penuh sangat kan? Nak pergi toilet, pergi kat Hilton, masuk toilet, senang sikit solat kan, tak sesak. Boleh ke? Sah ke? Jawapannya sah dalam mazhab Maliki. Apa dalil dia? Dalil dia Nabi, isteri-isteri Nabi pernah solat dekat rumah mereka sendiri. Isteri-isteri Nabi, kan rumah-rumah mereka keliling, dekat-dekat kan, mereka solat daripada rumah mereka sendiri. Dan ini pandangan Umar, pandangan Abu Hurairah, yang kata boleh. Pandangan Umar bin Abdul Aziz, yang kata boleh solat daripada rumah kalau dekat lah. Dekat, kalau jauh janganlah. Kalau jauh memang terpisah lah. Rumah yang dekat, yang di luar masjid terpisah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Di luar masjid berpisahnya bangunan, maksudnya apabila ada halangan ha'il kita panggil. Kalau dia terpisah daripada masjid sekadar 300 zira', 300 zira' ni lebih kurang dalam 200 meter, tak sampai 160 meter, terpisah daripada masjid. Kalau dia pisah sikit-sikit 5 meter tu boleh lagi. Tapi kalau 200 meter, lebih kurang lah, kurang sikit, 150 ke 200, kurang daripada meter, 150 meter daripada masjid, maka dah tak boleh solat. Terputus. Tak dalam ni, itu tutup.
Kat sini sah tak? Dalam masjid tak ada masalah. Dalam masjid dan ruangan di dalam masjid dia ada tertutup, sama ada tertutup dengan tirai, sama ada tertutup dengan tiang, sama ada tertutup dengan terpisah dengan bangunan sebelah lagi kan. Orang sebelah sana di dalam kawasan masjid tidak ada masalah. Boleh terpisah soft. Yang dia jadi masalah itu sepakat semua. Dalam kawasan masjid sepakat para ulama mengatakan terpisahnya soft tidak ada masalah, melainkan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali tadi dia kata terpisah kalau seorang-seorang solat tak boleh, batal solat dia. Mazhab Hanbali dalam masalah dia strict sikit. Begitu juga mazhab Imam Bukhari. Okey, tapi mazhab Syafi'i, saya bagikan syarat-syarat dalam mazhab Syafi'i ni dalam kitab Majmu' Muhadzab, Syarah Muhadzab. Ada 3 syarat je. Syarat solat makmum dengan imam. Senang tu, 3 syarat ni je. Kita hafal. Yang pertama, al-ilmu bi salatil imam. Kita tahu solat imam. Tahu solat imam ni ada 4 cara. Yang pertama, nampak imam atau dengar imam. Salah satu. Nampak imam atau dengar imam. Kalau dah jauh nampak tak imam? Tak nampak. Nampak orang yang ikut belakang imam, nampak makmum yang ikut belakang imam, ataupun dengar suara orang yang makmum. Sebab itu kalau zaman dulu dia ada panggil muballigh. Balik ni tabligh. Dia duduk tengah-tengah, dia akan imam Allahu Akbar, dia duduk tengah ni, orang tak dengar belakang, dia akan sampaikan Allahu Akbar tu yang dekat Mekah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Sebenarnya yang itu zaman sepatutnya tak ada mic. Dah ada mic pakai juga, tak ada masalah, tak ada isu lah. Maksudnya ada dalil di sana. Tapi sebenarnya kalau ikut Allah dia, sebab tu ada ulama juga yang kata ni tak betul. Sebab itu orang tu membalik tugas dia nak sampaikan suara. Kalau imam dah pakai mic, suara tu dah sampai ke sini. Dia tak ada isu sebenarnya. Tapi tak ada masalah lah. Kita panggil iqtidak, nak mengikut di sana dalil, tidak ada masalah. So ada 4 tadi sama ada kita tengok ataupun dengar imam, ataupun kita tengok ataupun dengar makmum yang belakangi imam, sejauh mana yang kita boleh. Kita boleh tengok pun dah jadilah. Okey, syarat yang kedua dalam mazhab Syafi'i al-qarb. Dia kena solat dekat, dia tak boleh jauh. Dekat tu macam mana? Paling jauh dia 300 zira'. Zira' ni 1 zira'. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Hasta. Ni al-ba'. Ni depa. Ni hasta. Okey. 300 hasta, lebih kurang dalam 178 meter. 178 meter. Dalam masjid tidak ada masalah. Dalam masjid sampailah 1 km pun, masjid itu besar, 1 km tidak ada masalah. Ni kalau di luar masjid, tak boleh lebih daripada 178 meter. Kemudian kalau di luar masjid, kalau di luar masjid dia mestilah yang tadi tak lebih daripada 178 meter. Kedua, dia tidak ada hail penghalang antara dia dengan imam. Maksudnya dia boleh berjalan straight pergi terus masuk imam. Faham tak? Kalau macam ni soft kita, depan tu masjid, kita solat kat dalam ni, kita nak pergi ke imam, boleh tak sampai? Tak sampai sebab ada hail, kita ada dinding, tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Jadi tak boleh. Tak boleh. Kalau dataran lapang maksudnya tak ada apa-apa, kita solat dan tidak berada dalam bangunan, kita solat di belakang walaupun di luar masjid, maka boleh. Dalam masjid tak ada masalah dinding, dalam masjid boleh belaka. Ni luar masjid. Sebab dia ada masalah kat sini, ittihadul makan. Dia kena, sepatutnya bila kita kata soft ni, dia mestilah dalam tempat yang sama. Nanti ulama dia akan garis panduan daripada mana datang 300 dirak semua ni. Ada istidlal mereka sendiri ada istidlal daripada solat khauf, daripada jarak memanah dan sebagainya. Saya tak nak ni kan. Okey dah? Daripada mana pula dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan solat kalau ada penghalang tu tak boleh, sebab Aisyah larang. Isteri-isteri Nabi solat dekat rumah. Tadi kita kata isteri-isteri Nabi solat dekat rumah, kemudian Aisyah kata jangan buat lagu ni.
Sesungguhnya antara kau dengan imam hijab, adanya ni. Aisyah larang isteri-isteri Nabi yang lain solat, sebab isteri-isteri Nabi yang lain rumah dekat, daripada solat daripada rumah ikut imam dekat masjid. Maka Aisyah larang. Anna niswatan kun yusallina fi hujratiha bi salatil imam faqalat la tusallina bi salatil imam fa inna kunna dunahu fi hijab. Aisyah kata jangan kamu solat bi salatil imam, dengan solat imam dekat masjid. Sesungguhnya kamu ini dengan imam ada hijab, ada tertutup. Sebab itu keluarnya satu keputusan kata kalau tak tertutup, kalau tidak ada tertutup maka boleh. Di sana ada pandangan lagi. Kalau dia tak tertutup tapi ada tingkap tu terbuka dan dia nampak orang yang tu, maka ada dua qaul, dan dalam mazhab Syafi'i ada yang kata boleh. Yang penting sebenarnya kat sini dia nak kata boleh nampak tu pergerakan imam tu. Boleh nampak ataupun pergerakan yang di belakang imam. Okeylah. Yang solat di Masjidil Haram tu sampai berapa kilometer, sampai jauh-jauh tu tak ada isu lah. Pasal dia bersambung sampai lantak bila sampai ke mana, masuk dalam mall. Sebab dia kalau solat Jumaat tu sampai 1 kilometer, 2 kilometer jauh dia akan sampai berderet sampai ke jalan raya. Tu tak ada isu sebab memang nampak belaka orang yang makmum di belakang ni. Dan suara pun dengar. Tak ada isu. Suara pendengar. Okey, baik. Ada soalan sekilas sekali ya. Kita nak habiskan hadis ni. Next hadis. Hadis yang last saya kira. Hadis yang last. Hadis last nak balik kan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu inda khalati Maimunah faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi fa akhadha bi udhunayya fa adarani an yaminihi. Dia kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sepupu Nabi, Ibnu Abbas sepupu Nabi. Dia kata apa? Aku tidur dekat makcik aku, khalati Maimunah. Faqama Nabi yusalli. Kemudian Nabi pun bangun solat. Solat apa ni? Afwan. Tadi yang solat Nabi solat dekat rumah Mulaikah tadi, solat apa tadi? Solat 2 rakaat tadi solat apa? Solat sunat. Di sana kita boleh dapatkan satu hukum baru. Boleh tak solat sunat secara berjemaah? Jawapannya boleh. Kita pergi qiyamul lail, orang anjurkan solat qiyamul lail, solat tahajud secara berjemaah. Jangan kata bid'ah, Nabi tak buat. Nabi buat. Ni Nabi buat ni. Tapi ulama bagi tahu apa? Syarat dia alla yattakhidahu adatan. Dia tak boleh jadi sebagai kebiasaan, adat. Maksudnya hari-hari nak solat qiyam, pantang nak solat qiyam dia mesti kena berjemaah. Tak boleh. Maka dibolehkan. Dan dalil juga orang pakai untuk yang kita kata boleh buat solat sunat secara berjemaah. Yang solat sunat asalnya secara sendirian. Okey. So yang ini Nabi SAW ni pun sama juga ni. Nabi bangun untuk qiyamul lail, kemudian Ibnu Abbas bangun, Ibnu Abbas nak ikut Nabi. Berjemaah lah. Jemaah juga. Ibnu Abbas nak ikut Nabi. Kemudian apa yang Ibnu Abbas buat? Ibnu Abbas duduk dekat sebelah kiri. Kemudian apa yang Nabi SAW buat? Nabi pegang kepala dia, fa'adarahu, pusing dia, pergi masuk sebelah kanan. Boleh buat? Ada kalau ada anak kita boleh tunjuk. Pusing masuk sebelah kanan. Dalam riwayat yang lain, Nabi letak betul-betul sebelah kanan dia. Ibnu Abbas pun belakang sikit. Sebab dia malu. Kerana apa? Aku rasa aku tak layak duduk betul-betul sebelah Nabi. Nabi letak betul-betul sebelah kanan. Kat sini Imam Bukhari istidlalkan bahawasanya saf apabila solat hanya berdua saja, maka dia betul-betul sebelah kanan. Imam Al-Bukhari. Betul-betul sebelah kanan kita. Tidak ke belakang sikit pun. Kena betul-betul sebelah. Hadis yang antara ini. Nabi SAW tarik Ibnu Abbas letak dekat yaminihi. Tetapi Al-Imam Syafi'i antaranya yang mengatakan kena terbelakang sikit. Dan belakang dia bukan macam belakang yang orang Melayu kita buat. Belakang punya belakang jauh. Kaki dia kena dekat dia punya depan hujung tumit. Hujung jari tu dia kena dekat buku lali. Dia setara dengan buku lali. Ni mazhab Syafi'i, bukan ni dia jauh. Ini antaranya orang Melayu kita buat. Ni yang kita pun kita kata kita mazhab Syafi'i tapi kita tak amal pun. Lepas tu kita duk marah orang, kata duk amal mazhab. Dia mesti kena. Dia mesti juga kena. Ini panggil yamin. Kalau dia belakang sangat tu bukan yamin, tu belakang. Itu hadis dia.
Tapi Imam Bukhari kita sama. Tak ada kulihan mana-manalah mana-mana, tidak ada masalah. Ini hadis yang menunjukkan bahawasanya kalau solat tu berdua, maka dia di sebelah kanan dan di belakang sikit. Boleh tak solat sebelah kiri? Jawapannya boleh, sah, tetapi makruh. Okey, ada soalan? Sebelum kita tutup. Dah 9 lebih dah. Nak tanya? Ada soalan dekat dalam di luar masjid. Ni panjang lah syarah lah ni di luar masjid ni. Sebab masjid pun nanti orang akan khilaf lagi. Sebab nanti ada yang masjid kata kawasan masjid tu ialah kawasan yang tertutup dalam pintu saja. Ada yang kata masjid tu kawasan yang di bawah bumbung. Ada yang kata kawasan masjid tu kawasan kat pagar dia masuk. Semua sama. Ala kulin, sebab tu saya kata masjid ataupun sekitar masjid. Kawasan masjid, sekitar masjid. So tidak ada masalah lah sebenarnya. Kalau dia masjid, walaupun ruang utama solat masjid, kat sebelah sana ada tempat solat lagi kan. Kita panggil satah. Macam dekat Masjid Nabawi, dari kawasan luar tu. Itu pun kita boleh katakan sebagai masjid lah juga. Kalau masjid tu tak ada tak? Contoh masjid Nabawi kan. Imam yang di atas, lepas makmum malah nak di atas, dia yang bawah. Dia ikut imam di atas. Boleh. Tak ada masalah. Yes, tidak ada masalah. Atas ke bawah ke, imam atas ke, dia duduk kat atas ke, imam bawah ke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan di depan dengan imam. Kalau ni kebanyakan rumah ada umat muslim kita ada watas dalam rumah. Kawat orang ini masjid tu. Jadi isteri yang sebenarnya rumah. Dia dengar imam kan? Kuartus tu dekat tak? Dekat. Betul-betul sebelah. Dia masjid. Rumah di sini. Mazhab Maliki sah. Syafi'i tak sah. Syafi'i tak sah. Tapi kita pegang Syafi'i Maliki kan dia bukan 3 hari. Okey, pegang Syafi'i dah lah zaman Nabi SAW, dia masalah sikit orang perempuan yang nak keluar. Sebab mereka subuh pun mereka akan pergi waktu gelap betul. Lepas bagi salamnya dia pakai terus balik, malu. Malu tu sangat menebal dan dia punya uruh dia lagu tu. Jadi mereka akan solat kat rumah dia orang waktu siang, selain daripada isyak dengan juga subuh mereka tak main. Kebanyakannya mereka akan main subuh dengan isyak waktu gelap. Jadi mereka akan solat dekat isteri Nabi, solat kat rumah. Tu pun Aisyah larang. Aisyah larang. Cuma dekat sini kita kena tahlil sebenarnya. Kita kena sebenarnya boleh ke tak boleh. Nampak ada 2 hadis kat sini. Dan dua-dua ni yang kata hadis yang perbuatan isteri Nabi ni dipakai oleh Imam Maliki. Larangan Aisyah ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Nampak? Larangan Aisyah ni terhadap perbuatan isteri-isteri ni dipakai oleh Imam Syafi'i. Kedua-dua ada dalil. Persoalannya, adakah larangan Aisyah ni betul? Itu je kena jawab. Kalau larangan Aisyah ni betul, tetapi kalau kita nak kata pun payah, sebab itu semua isteri-isteri Nabi. Aisyah isteri Nabi juga. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan kefaqihan, Aisyah lah lebih faqih. Di sana kalau kita nak bandingkan kefaqihan, Aisyah lebih faqih. Dan di sana subhanallah memang sebaik-baiknya berlagu itulah. Kita tak solat di rumah, pergilah masjid, senang. Daripada rumah. Cumanya kalau isu yang saya kata tadi, kalau dekat Mekah tu kita solat itu kan, kat Mekah tu jadi kita jadi was-was, sah ke tak sah? Sah. Sah saja, jangan risau. Sah. Mazhab Maliki. Tukar. Kat sana kan kita banyak tukar mazhab. Tapi ada bagi contoh dengan hadisnya. Saya dengar tadi satu hadis tentang sebaik-baik tempat ibadat wanita ni adalah rumah. Ini Bukhari. Tak bercanggah sebab Nabi kata la tamna'u ima'akum bil masajid, jangan kamu halang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Bukhari. Walaupun sebaik-baik tempat solat wanita tu di masjid, tetapi kalau dia nak pergi masjid, Nabi kata jangan larang. Dia nak pergi masjid, tak, jangan larang. Ya. Ada masjid tu. Jadi kita tutup pagar, bila dah cukup dalam, nanti minta orang tu solat di luar pagar, solat jemaat, solat yang di luar pagar. Di luar pagar tu boleh? Sebab datang lah. Solat jemaat. Boleh? Sebab dia COVID-19 sekarang. Dia cukup tempoh. Dia pagar dia boleh. Dia dekat tau. Dia dekat dan kita boleh pergi jalan straight. Dan kita akan mendapati sama ada imam ataupun makmum belakang tu. Tidak ada masalah. Dekat-dekat tidak ada masalah. Lagi satu, dia ada isu COVID-19 ni, dia ada satu isu lagi, dia ada isu masyaqqah pula. Dia ada isu keuzuran. Isu keuzuran pula. Dia ada isu lain kat situ.
Sana ada fatwa Syekh apa ni daripada Mauritania, dia kata boleh solat daripada rumah. Macam-macam isu sekarang ni. Tidak ada masalah. COVID-19 ni dia ada isu lain. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi Facebook? Tak ada. Sebenarnya kalau wanita dia selalunya macam lalu bekerja berjemaah, dia berehat, makan berehat di masjid tu lalu berjemaah. Terus bila selain jemaah, mereka di belakang tu tak semayang, dia semayang tetap di jemaah. Tapi dia semayang sekali dengan imam apa ni jemaah. Jemaah itu bukan boleh tidak. Perempuan boleh solat Jumaat sekali dan dia tak perlu ulang. Sana ada pandangan yang Syah kata tidak ada solat Jumaat bagi wanita. Kalau dia solat Jumaat dia kena ulang balik solat Zuhur. No, tidak. Dia boleh solat Jumaat dan dia tidak perlu ulang. Mereka kena boleh buat pilihan Ustaz. Contoh. Perempuan boleh buat pilihan. Dia semayang Jumaat, dia semayang Zuhur juga. Habis orang semayang Jumaat, dia semayang. Boleh? Muslimat. Tidak ada masalah. Boleh. Sebab perempuan tak diwajibkan solat Jumaat. Maka dia boleh buat pilihan. Soalan antara saya dengan cincin, apa beza? Tak ada lah. Itu soalan. Okey, tidak ada soalan, maka kita tangguhlah kita punya kuliah dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi waktu mai tu dengar radio dia kata, isteri dia kata, abang, dia kata abang dengan cincin emas, apa beza dan persamaan? Saya balik ni saya nak try nak try macam mana kan? Tak boleh. Ni isteri cakap kat suami. Lepas tu dia kata apa perbezaan, dia kata cincin letak dekat tangan. Tapi abang dekat hati. Balik boleh try Kemudian habis tu apa persamaan pula? Dua-dua saya suka. Dia nak suruh iklan tu iklan cincin emas. Dia nak suruh beli cincin emas. Boleh try. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.